Buletin utama bersama saya, Walintera Mokhtar. Taliban berjaya lawan Lembah Pasir. Taliban hari ini memaklumkan berjaya menawan Lembah Pasir yang menjadi lokasi pemberontakan terakhir di Afghanistan. Perkara itu diumumkan ketika diplomat kanan Amerika Syarikat dalam perjalanan ke Qatar untuk cuba menguruskan situasi huru-hara di Afghanistan pasca pengunduran tentera AS. Susulan kejayaan pantas menempaskan tentera Afghanistan bulan lalu serta sambutan selepas kumpulan tentera AS terakhir keluar dari negara itu selepas perang selama 20 tahun, Taliban beralih untuk menempaskan pihak yang mempertahankan kawasan pergunungan di Lembah Pasir. Dengan kemenangan ini, negara ini sudah bebas sepenuhnya daripada kancah peperangan, kata Ketua Jurucakap Taliban, Zabihullah Mujahid. Semalam, Barisan Penentangan Nasional NRF yang terdiri daripada militen anti-Taliban dan bekas pasukan keselamatan Afghanistan mengakui berdepan kekalahan teruk di Pasir dan menuntut gencatan senjata. NRF turut dianggotai pejuang tempatan yang setia kepada Ahmad Massoud, iaitu anak kepada komander anti-Taliban terkenal Ahmad Shah Massoud. Ia turut dianggotai sakit-baki angkutan tentera Afghanistan yang berundur ke Lembah Pasir. Menerusi Twitter semalam, kumpulan itu memaklumkan bahawa jurucakapnya yang juga wartawan Afghanistan terkemuka, Fahim Dashti serta Jeneral Abdul Wudud Zara terbunuh dalam pertempuran terbaru. NRF berikrar untuk melawan Taliban, namun turut menyatakan dia berunding dengan kumpulan Islam itu. Bagaimanapun, komunikasi awal antara kedua-dua pihak gagal mencapai kata putus. Taliban lepas tembakan untuk bubar protes di Kabul. Taliban hari ini bertindak melepaskan tembakan ke udara bagi menyuraikan orang ramai yang berkumpul bagi mengadakan demonstrasi anti-Pakistan di ibu negara itu. Protes paling baru sejak gerakan Islam itu berkuat kuasa bulan lalu. Demonstrasi kecil dan terpencil berlaku di beberapa bandar termasuk ibu negara Kabul, Herat dan Mazar-i-Sharif. Hari ini, sekurang-kurangnya 70 orang kebanyakannya wanita berkumpul di luar kedutaan Pakistan sambil memegang spanduk dan melaungkan campur tangan Islamabad yang sekian lama dituduh mempunyai hubungan rapat dengan gerakan Taliban. Ketua Perisik Pakistan Faiz Hamid yang berada di Kabul sejak hujung minggu lalu dilaporkan akan diberi taklimat oleh duta besar negaranya tetapi berkemungkinan tidak akan menemui pegawai Taliban. Sebelum itu, sekumpulan kecil wanita di bandar utara Mazar-i-Sharif berkumpul untuk memprotes mempertahankan hak mereka sambil mendesak supaya pernyataan mereka dibenarkan dalam kerajaan baharu. Taliban memperoleh kemenangan dalam tempoh singkat pertengahan bulan lalu terhadap tentera bekas kerajaan Afghanistan serta pengunduran tentera Amerika Syarikat AS beralih memerangi pasukan yang mempertahankan Lembah Pasir yang berbukit. Ketua Perjalanan Islam itu mengakui mereka menang. Ketua jurucakapnya memberi amaran supaya tiada percubaan menentang pemerintahannya. Sesiapa yang cuba memulakan pemberontakan akan diambil tindakan keras. Kami tidak akan membenarkan sesiapa pun, kata Zabihullah Mujahid ketika sidang media di Kabul. Ketika Taliban melakukan peralihan besar-besaran untuk mengawasi institusi utama serta bandar yang dihadiri beratus-ratus ribu orang, Zabihullah menyatakan kerajaan sementara akan diumumkan terlebih dahulu, namun mungkin ada perubahan. Pemerintahan terbaru Afghanistan berjanji untuk menjadi lebih inklusif berbanding pemerintahan pertama mereka dengan kerajaan baru akan mewakili susunan etnik negara itu walaupun wanita adalah dikecualikan. Kebebasan wanita di Afghanistan dikongkong keras di bawah pemerintahan Taliban antara 1996 hingga 2001. Kali ini, wanita akan dibenarkan masuk universiti selagi kelas dipisahkan mengikut jantina atau sekurang-kurangnya dibahagi dengan lansir, kata pihak berkuasa pendidikan Taliban dalam satu dokumen yang dikeluarkan Ahad lalu. Taliban juga bergelut dengan krisis kewangan dan kemunisaan yang semakin memuncak. Beralih kepada berita tempatan, Paralimpik. MPM rayu kerajaan beri ganjaran kepada Ziyad.
Presiden Majlis Paralimpik Malaysia (MPM) Datuk Seri Meggaddi Shariman Zaharuddin memohon pertimbangan kerajaan agar memberikan ganjaran sewajarnya kepada jago lontar peluru para negara Muhammad Ziad Zulkifli selepas pingat emas yang dimenangi atlet itu di Sukan Paralimpik Tokyo 2020 ditarik balik. Beliau yang juga ketua kontijen negara ketemasya itu dalam satu kenyataan hari ini berkata, ia bagi menghargai jasa dan pencapaian luar biasa atlet berusia 31 tahun itu. Saya memohon pertimbangan kerajaan agar dapat memberikan ganjaran sewajarnya ataupun yang bersesuaian di atas jasa dan pencapaian luar biasa Ziad di Paralimpik Tokyo 2020 bagi menghargai pengorbanannya selama ini. Bagi pihak kontijen Malaysia, saya memohon maaf kepada seluruh rakyat Malaysia di atas isu yang terjadi, katanya. Dalam pada itu, Meggat turut mengesahkan panel juri Sukan Paralimpik Tokyo 2020 menolak rayuan Kem Malaysia berkaitan dengan penarikan semula pingat emas yang dimenangi oleh Ziad dalam acara lontar peluru F20. Rayuan itu ditolak semalam kerana bertentangan dengan peraturan pertandingan olahraga para dunia di Perenggan 5, failure to report to the call room, yang mana atlet boleh dihalang menyertai pertandingan kerana kelewatan melaporkan diri ataupun dibenarkan menyertai pertandingan tertakluk kepada keputusan call room referee. Beliau menambah, dalam mesyuarat ketua kontijen pagi tadi, beliau sudah pun menerangkan situasi yang berlaku kepada Ziad di hadapan jawatan kuasa penganjur dan ketua kontijen negara yang bertanding bagi mempertahankan kemenangan itu. Namun, pihak jawatan kuasa penganjur memaklumkan segala protes dan rayuan boleh dibuat secara bertulis kepada IPC dan olahraga para dunia. Sekian laporan berita untuk hari ini. Salam hormat, Assalamualaikum dan selamat malam.